Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Loh Hu Min dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, kumpulan kami pada minggu 13 ini akan membentangkan satu topik yang menarik, iaitu dua panduan aktiviti sosio-emosi untuk anak-anak 4 ke 6 tahun. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kumpulan kami terdiri daripada saya, iaitu Fabian, Dihanis, Atira dan Sirhan. Baiklah, sebelum kumpulan kami mengupas lebih dalam tentang tajuk perkhidmatan ini, eloklah saya memberi definisi sosio-emosi. Saya yakin dan percaya anda sudah tahu apa itu sosio dan emosi. Apabila dipisahkan, ianya akan menjadi sosial dan emosi. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua ini saling berkait antara satu sama lain. Contohnya, apabila kita bersosial, kita akan cenderung dipengaruhi oleh emosi. Dan emosi ini sama ada kita gembira, sedih, marah dan banyak lagi. Jadi secara ilmiahnya di sini, ianya merujuk kepada keupayaan seseorang menjalinkan hubungan dengan orang lain. Dan terdapat juga pandangan daripada tokoh-tokoh lain, iaitu Daniel Goleman pada tahun 2007. Beliau menyatakan sosio-emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawah keadaan psikologikal dan biologikal serta ada kecenderungan yang berbeza-beza untuk bertindak. Selain daripada itu, Albert Bandura juga pada tahun 1986, beliau menyatakan keupayaan kendiri merupakan keyakinan individu dalam melakukan sesuatu aktiviti. Jadi keupayaan kendiri merupakan perkara yang sangat penting dalam perkembangan sosio-emosi. Sebenarnya, terdapat teori berkaitan sosio-emosi ini, iaitu yang dipelopori oleh Erik Erikson. Saya pasti anda kenal. Iaitu berkaitan setiap peringkat tingkah laku positif dan negatif akan menyebabkan penyesuaian psikologikal kerana konflik emosi. Sebenarnya konflik emosi ini berlaku lagi daripada zaman bayi sehinggalah ke hari tua. Baiklah, seterusnya pembentangan akan diteruskan oleh Dihanis. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang sebentar tadi. Saya Nordhan Sofia binti Marsdi akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan kepentingan sosial emosi kepada kanak-kanak. Kepentingan yang pertama yang kita dapati ialah dapat memahami dan juga mengenali perasaan sendiri. Apabila kanak-kanak ini dapat memahami dan juga mengenali emosi dan perasaan sendiri, ianya adalah sangat bagus kerana mereka akan mampu fokus kepada kemahiran perkembangan emosi mereka. Perkembangan kematangan emosi mereka seterusnya akan menjadi asas kepada perkembangan kejayaan dan juga asas kepada perkembangan kemahiran mereka. Kepentingan kedua yang kita dapati ialah membina kemahiran sosial. Hal ini adalah sangat penting dan sangat baik untuk kanak-kanak itu kerana apabila mereka mampu membina kemahiran sosial dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, ianya akan mewujudkan suasana dan juga emosi yang harmoni dan juga mesra serta stabil. Terusnya ialah kepentingan yang ketiga ialah mencapai emosi yang positif. Apabila seseorang kanak-kanak itu berjaya mencapai tahap sosio emosi yang positif, mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan pandangan dan juga menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat sekeliling, di mana apabila mereka menunjukkan sosio emosi yang tidak begitu baik akan mendapat pandangan negatif daripada kalangan masyarakat. Kepentingan yang terakhir adalah membantu kanak-kanak ini membina keyakinan dalam menghadapi cabaran hidup seharian mereka. Keupayaan dan juga keupayaan mereka mengurus emosi sendiri membolehkan kanak-kanak ini memahami emosi dan juga keperluan diri sendiri serta membolehkan mereka menghormati pandangan orang lain dan menjadikan mereka sebagai seorang kanak-kanak yang bijak dalam membuat keputusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Seterusnya saya Muhammad Sran Zuhilmi, nombor matrik 145921 akan membentangkan aktiviti 2 daripada kumpulan kami, iaitu papan emosi. Secara umumnya papan emosi merupakan satu permainan yang boleh dianjurkan di dalam kelas bagi kanak-kanak pendidikan khas ataupun kanak-kanak berkeperluan khas meningkatkan pengetahuan sosio emosi mereka. Terdapat 3 objektif untuk permainan ini. Yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran aktif,
menggunakan permainan yang dapat menggalakkan penemuan pengetahuan oleh kanak-kanak melalui alat dan kaedah yang lebih inovatif. Seterusnya, memberi penekanan kepada kanak-kanak untuk mengenali dan mengurus emosi sendiri. Dan terakhir sekali adalah menggalakkan kanak-kanak untuk mengekspresikan emosi sendiri. Daripada objektif ini, kita dapati bahawa permainan ini sangat menggalakkan perkembangan sosio emosi kanak-kanak. Syarat permainan pertama adalah sesuai untuk 6 tahun dan ke atas, memerlukan 2 hingga 5 pemain, dan juga menentukan giliran dengan membaling dadu. Permainan yang tiba di pemain yang tiba di garisan penamat terlebih dahulu adalah pemenangnya lah. Okey, komponen untuk papan emosi ini ada 3 yang utama: dadu, token dan juga papan permainannya. Contoh papan permainan yang papan emosi ini seperti yang ini, seperti yang terpampang dekat gambar raja ini, diagram. Ini adalah contoh-contohnya lah yang boleh digunakan pakai untuk mengajar di kelas darjah mengenai papan emosi ini. Papan emosi ini merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat membantu kanak-kanak untuk mengembangkan sosio emosi mereka, di mana terdapat beberapa soalan seperti pertanyaan situasi, apa cara untuk mengekspresikan emosi, untuk dan juga kanak-kanak juga digerakkan untuk melukiskan emosi tersebut di dalam kertas. Seterusnya juga mengeja emosi tersebut. So ada pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan sosio emosi sekaligus pengetahuan mereka serta kemahiran kamera mereka melalui papan emosi ini. Hal ini sangat papan emosi ini merupakan satu permainan yang sangat-sangat okey untuk dianjurkan di dalam kelas untuk meningkatkan interaksi sesama mereka sekaligus meningkatkan sosio emosi mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang sebentar tadi. Nama saya Nur Atira binti Cik Zamli, nombor matrik 148249, akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ini dipanggil sebagai Phrase Music Game. Aktiviti ini adalah untuk melatih kanak-kanak mendengar kepada arahan dan mengenal pasti perkara baik dan perkara buruk dalam kehidupan mereka. Okey, bagaimana aktiviti ini dijalankan? Okey, cara-caranya adalah yang pertama, guru-guru perlu memainkan muzik terlebih dahulu. Kemudian, guru perlu memberitahu kepada murid-murid agar mereka bebas bergerak ataupun menari mengikut kreativiti mereka semasa muzik dimainkan. Sebaik saja muzik diberhentikan, murid-murid perlulah membekukan diri mereka mengikut kedudukan mereka itu sehingga muzik dimainkan semula. Murid-murid yang tidak dapat mendengar arahan ataupun mereka bergerak semasa muzik diberhentikan, mereka akan terkeluar daripada permainan ini. Permainan diteruskan sehingga tinggal seorang sahaja pemain. Syarat-syarat penggunaan muzik ini adalah guru perlu menggunakan muzik yang berlainan. Ada muzik yang rancak dan ada muzik yang perlahan untuk mengajar kanak-kanak tentang pelbagai jenis muzik. Semasa muzik dimainkan, muzik tidak boleh terlalu singkat ataupun terlalu lama. Dan semasa mereka berhenti juga tidak boleh terlalu singkat ataupun terlalu lama. Hal ini bagi mengelakkan murid kehilangan daya kreativiti mereka. Kebaikan daripada aktiviti ini adalah aktiviti muzik dan pergerakan dapat meningkatkan pembelajaran kanak-kanak. Permainan ini dapat membantu kemahiran mendengar dan peraturankan diri seperti masa mula dan masa berhenti. Baiklah, secara kesimpulannya,
Aktiviti berkaitan sosio-emosi ini penting bagi kanak-kanak 4 ke 6 tahun. Aktiviti yang sesuai dapat memberi impak yang positif iaitu meningkatkan keyakinan dan menerapkan nilai empati dalam diri kanak-kanak dan dapat membantu menyelesaikan konflik emosi di dalam diri kanak-kanak itu. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.